akan overlay kan drawing yang kita akan guna. Okay, ni drawing yang kita akan buat hari ni. So sambil buat tu boleh tengok lah overlay drawing tu, dan saya akan tutup webcam saya. Okay, so ni drawing kita untuk hari ni. Apa ni? Senang je, dia petak-petak je sebenarnya. So untuk drawing ni kita akan fokus pada copy, trim dan mungkin offset. Kita akan gunakan offset dekat tools tu. Kan hari tu kita dah belajar satu tools untuk offset kan. So sebab drawing ni dia petak-petak grid je. Drawing ni adalah grid, so kita akan gunakan trim semualah. Untuk mula-mula kita buat petak dulu, petak penuh, lepas tu baru kita potong. Okay, so unit keseluruhan tinggi dia adalah 120. Lepas tu siap satu ni belah vertical ni 12. So dia ada 10 section lah sebenarnya, 10 section, dan belah tepi ni pun 10. Setiap satu 12. Okay, so kita akan mulakan drawing kita dari kosong. So mula-mula sekali kita tekan kat sini, new. Kita akan tekan new, blank drawing. So klik new. Dan untuk yang ni kita akan gunakan template ACAD yang kosong ni, ACAD. Okay, so tekan open. Okay, so kat sini kita akan setting dulu sikit. Kita akan buat sedikit setting untuk unit dan grid dan semua, untuk menyenangkan kerja kita lah sebenarnya. So kalau kita refer pada drawing kita ni, setiap satu ni 12, betul tak? 12 unit. So kalau 12 unit, lagi senang kita buat grid 12 kali 12 kan. So dan unit yang dia pakai ni adalah unit millimeter. So macam mana nak set mula-mula sekali unit? Cara paling simple lah tekan je dekat command line. So masukkan units. Okay, so kat sini kita tukar kepada decimal. Okay, decimal. Precision kita rendahkan sikit, sebab kalau 0.0 banyak sangat ni terlalu banyak lah nombor. So 0.0 saja. Unit adalah millimeter. Okay, international. Ini pun sama, decimal degree, sebab kita memang banyak pakai decimal. Okay, dan klik OK. So unit kita dah set pada millimeter dan decimal. Next adalah dekat sini, grid ni. Dekat grid kita akan ubah grid kita kepada okay, jap. Macam mana cara paling senang adalah klik kanan pada grid ni dan masuk pada grid setting. So ada banyak kat sini, snap and grid, polar tracking, object snap, semua. So ni untuk snap, untuk kita gripkan drawing kita. Yang ni nak pakai boleh. So kalau nak pakai, kita gunakan je lah. Macam mana nanti 12. Boleh lah kita pakai 12. Okay, automatic. Lepas tu grid punya spacing pun kita gunakan 12 kali 12. Major line every 6, tak apa. Okay, rectangular snap, equal x and y spacing. Okay, semua dah. So object snap setting kita akan gunakan endpoint, midpoint, center. Kita tak ada bulat dalam drawing ni. Kalau tengok drawing kita tu hanyalah garisan-garisan. Quadrant pun kita tak ada. Intersection boleh lah. Intersection boleh. Okay, so kita kekalkan macam ni je. Okay, so ni lah grid kita. Besar. Grid dia agak besar. So macam mana ni? So kita mouse kita scroll ke belakang, zoom out. So kita zoom out kan drawing kita. Okay, so next
snap mode, kalau nak snap pun boleh snap. So bila kita tekan line, dia akan terus pegang pada grid kita ni. Nampak dia sangkut. Ni bukan saja saya sangkut, ni maknanya dia dah grip pada setiap satu snap point kita. Okay, satu lagi saya akan on adalah auto mode. Ni supaya garisan kita sentiasa straight, sentiasa garis lurus je. Dia tak sengit lah. Okay. Next, angle belum lagi, yang ni pun belum lagi. Okay, so kita dah boleh mulakan drawing kita. So ni adalah peta. So okay, so kita akan mulakan drawing. So mula-mula sekali kita akan ambil line. Saya nak mulakan drawing saya pada satu koordinat spesifik, satu koordinat. Katalah saya nak mulakan pada, sebab grid kita 12. So let's say saya mulakan drawing saya pada first point saya, mana pula pergi. Okay, first point saya adalah 12,12. Okay, so 2 adalah 12. Ni. So panjang kita ni, kita tahu dia adalah 120. Berdasarkan pada drawing ni 120. So kita masukkan dulu 120. 120. Okay. So kat mana duduk 120 ni? Tu dia 120. Okay. Lepas tu dah finish line yang ni, tekan escape. So kita akan buat satu lagi line. Kenapa? Sebab saya nak bagi benda ni sebagai ada guide. Kalau tak, nanti kita tahu drawing kita sampai mana. So yang ni pula, kita boleh movekan je kita punya cursor ni ke hujung line ni. Lepas tu naikkan juga, yang ni pun unit dia adalah 120. Okay. Escape. So kita dah ada dua line, 120, 120. So next apa pula nak buat? Kita gunakan, sebab benda ni kita nak ulang sebanyak garisan yang ni, kita akan ulang sampai ke hujung. Okay, saya zoom sikit, tak nampak. Okay, garisan ni saya akan ulang sampai ke hujung kat bucu ni. So macam mana? Kita gunakan offset je. Offset ni, offset. Okay, klik offset. Distance dia kita tahu berdasarkan drawing yang ni, drawing yang ni, distance dia adalah 12. So kita masukkan je 12. Okay, 12. So objek mana yang kita nak offset? Yang ni. Select object to offset. So ni objek dia, gerakkan je satu. Lepas tu ulang balik yang ni ke sini. Ulang lagi. Sampailah ke hujung. Dah habis. Okay, dah habis dah. So tak payah tekan escape lagi. Kenapa? Sebab kita nak offsetkan yang ni pula. Sama juga, 12 kali 12 juga. So yang ni kita akan offset lagi satu. So yang ni offset. Tak jadi tengok. Susah sebenarnya pakai. Sekejap, saya terpaksa offkan saya punya snap mode ni. Sebab saya tak suka sangat pakai benda ni. Okay. Dia lagi senang nak bergerak. Okay. Okay, dah siap dah. Petak kita ni dah siap. Basically petak kita dah siap. So macam mana? So senang je kan. So next adalah ni, okay, drawing command offset ni dah siap, dah settle. So kita boleh tekan escape je. Okay, kita escape. So cursor akan balik pada normal. So sekarang ni kita nak follow drawing yang ada dekat gambar ni, dekat sini ni. So macam mana kita akan trim kan pula, supaya contoh macam kat atas ni, kita akan mula dari mana? Mula dari sini lah. Mula dari sini kita buat by row. Kita buat by baris. So untuk baris ni 1, 2, 3 ada. Lepas tu kita akan trim, buang yang ni.
So macam mana nak trim? Tekan je trim. Tekan trim ni kat atas ni, trim. Lepas tu tekan enter. Okay. So kita akan buang garisan yang ni. Sebab 1, 2, 3 tu ada. Lepas tu yang ni tak ada. Lepas tu mana lagi yang tak ada? Ni ada. 1, 2, 3. Lepas tu yang ni pula yang tak ada. Okay. Lepas tu yang ni ada. Lepas tu garisan bawah. Yang ni tak ada. Tak ada. Oh yang ni pun tak ada. Tak ada. Yang ni pun tak ada. Okay, lepas tu garisan yang ni pula. 1. Bawah ni tak ada. Ada. Yang ni tak ada. Ni tak ada. Ni tak ada. So, boleh continue benda ni sampai complete lah. Okay, saya akan stopkan kejap video ni sebab saya nak complete benda ni. So, basically benda ni adalah kita padam-padam je benda ni. Kita padam mana yang kita tak perlu tu. Okay, so dekat row paling bawah dah ni. Okay, saya nak share satu cara. Kalau untuk trim ni, contoh macam row paling bawah ni, yang ni ada 2 line. Dia 2 petak. So, kita trim. Okay. Trim. Enter. So, untuk select 2 line ni, kita tak payah select satu-satu pun tak apa. Satu line. So, kita boleh je buat macam ni. Select dari kanan. Okay, select 2 line tu. Lepas tu, yang ni biar, yang ni ada 1. Okay, kita boleh select macam tu juga. Yang ni 3 line. 1, 2, kita potong 2 line. So, yang ni bersambung. Kita boleh padam satu je. Dan yang ni, macam ni. Okay. So, sekarang ni, drawing yang ni dah siap. Sama macam drawing yang ada dekat tepi ni. So, setiap satu unit ni adalah 12. Dan kita follow lah yang apa drawing yang nak kat sini ni. So, ni je lah. Dah siap lah satu drawing. Dan grid kat belakang ni tak ada masalah. Kalau tak nak tengok grid kat belakang tu, boleh tutup. So, bila tutup grid, okay, nampak lah benda ni sahaja tanpa ada grid kat belakang. Grid tu sebenarnya tak akan di print. Kalau print, grid tu tak keluar. Grid tu adalah tools untuk bantu kita yang melukis ni. Okay. So, dulu untuk drawing ni. Nanti kita sambung next drawing pula. Okay. Dia sebenarnya nampak macam bunga. Tapi sebenarnya tu adalah circle je. Circle dan circle yang mempunyai different radius sebenarnya. So bila kita trim dia akan jadi macam drawing tu. Okay, so kita akan buat drawing ni tapi akan sambung daripada yang sebelum ni, yang petak-petak yang sebelum ni buat tu. So akan sambung dari situ dan kita akan hasilkan yang ni lah. Okay. Okay, so ni drawing hari tu. So kita akan gunakan drawing unit yang sama dan juga drawing setup yang sama. Sebab lagipun sebenarnya unit ukuran dia sama. Kalau tengok kat sini ni, drawing yang ni yang hari tu yang hari tu pula, yang kat bawah ni image ni. Drawing ni adalah 120x120 juga. So kita akan gunakan setup yang sama lah. Cuma besar sangat yang drawing ni. Jap. Saya kecilkan sikit drawing ni. Okay. Okay. Alright. So kita akan gunakan grid macam hari tu. Cumanya saya mungkin tak guna snap mode ni lah. Tapi kalau awak rasa macam senang untuk guna snap mode, boleh juga nak on snap mode. Tapi kalau saya dia macam sangkut-sangkut sikit. So saya tak guna.
Tak apa, tu option. Okay. Cuma sebelum kita mulakan yang ni, kita nak ubah sikit kita punya object snap setting ni. So object snap setting, klik kanan pada yang ni. Okay. So once kita klik kanan, kita akan ada endpoint, midpoint. Kita onkan center sebab kali ni kita banyak nak gunakan circle. Quadrant pun kita on kan, ni pun berkait dengan bulatan. So yang lain tak payahlah, yang paling penting lah midpoint ni lah. Okay, so sekarang ni line, kita boleh lukis petak dulu. Kita akan lukis petak 120 kali 120, cumanya sekarang ni 120. Okay. Sebab kita nak melukis objek tu, saya nak ada gap sikit daripada objek yang ni. So saya akan lukiskan, saya saja tinggalkan satu ruang kat sini sebab nanti akan ada circle banyak dekat area sini. So saya saja tinggalkan kat situ dan kita continue line lagi. Dekat sini baru kita mulakan 120. Lepas tu 120. Samalah turun 120 juga. Dan untuk tutup macam ni sebenarnya ada satu cara lagi. Kita boleh klik je ataupun kita tekan dekat, gunakan keyboard sebenarnya untuk tutup kita punya lukisan ni. Kita tekan huruf C dan enter. Dia akan tertutup. Dia tahu mana dia nak pergi, dia akan tertutup. Okay, tu satu benda lah. Alright, so kita akan fokus kat sini je. So refer pada drawing korang yang kat bawah ni sebenarnya. Kalau perasan, benda tu sebenarnya objek yang dia lukis tu hanya gunakan bulatan. Dan sebenarnya kalau tengok elok, kita ada 4 bulatan. Bulatan dari sini ada satu, dia akan turun. Awak tak nampak saya punya mouse ni. Okay. Lepas tu sebenarnya ada 4 bulatan yang bermula daripada midpoint kat tengah ni. Tu yang saya nak cakap. So macam mana? Bulatan pula dia mula dari sini dan macam ni. So berapa radius dia sebenarnya? So radius dia adalah daripada hujung, radius dia adalah sini, daripada bucu ni sampai ke midpoint. So sebenarnya radius dia 60. Tapi kalau diameter kita boleh kira sebagai 120 sebab unit kita yang ni adalah 120. So circle, okay, circle ada dua option, center radius atau center diameter. Mana-mana je boleh sebab ni hasil dia sama. Kalau awak guna center radius, so center dia sebenarnya untuk drawing ni adalah dekat tengah ni, dekat midpoint. Okay, kat sini. Dan hujung bucu dia sebenarnya adalah kat sini. Okay, salah satu cara lagi, kita tahu tadi kan radius dia adalah 60. So kita boleh gunakan keyboard, masukkan, sebab ni dia dah hanya specify radius of circle. So boleh kita masukkan 60. Okay, dah jadi satu bulatan. Okay, so untuk option yang kedua, saya akan cuba tunjukkan macam mana kalau kita gunakan center diameter. So center diameter, center kat mana? Still kat tengah juga. Dan kita tahu tadi saya dah beritahu diameter dia penuh ni, daripada hujung ni sampai ke hujung ni, ni adalah diameter dia. So square kita ni adalah 120. So diameter dia adalah 120. Sama, result dia sama. Okay, so boleh juga cara seterusnya midpoint kat sini. Dan kita tahu bucu dia kat sini, betul tak? So kita tarik je daripada midpoint ni. Midpoint ni adalah center lah. Lepas tu sampai ke sini. Alamak, sorry, sebab tadi center diameter. Kita ambil option center radius. So kita gunakan ni sebagai center dan ni adalah bucu radius dia. Okay, so sama juga center radius. Okay, nampak sama tak dengan drawing kita tu? Ni part ni, yang ni satu kelopak, yang ni satu kelopak, yang ni satu kelopak, dan yang ni satu kelopak. So macam mana? Next, apa yang kita nak buat adalah kita kena trim sebenarnya. So trim
kita nak buang yang tak nak tu, yang duduk kat luar-luar tu semua kita nak buang. Sebab tu saya ada space kat sini, sebabnya objek ni akan melangkaui masuk dalam ni, nanti susah kita nak trim nanti. So saya zoom out sikit supaya senang. Okay, so kita ambil trim. Okay, trim, tekan enter. So kita trim, buang je yang ni. 1 2 3 4. Okay, dah. Kalau kita refer pada objek kita dekat bawah ni, dekat sini, so sama je. Okay, rupa dia sama. Yang belah dalam ni, yang belah dalam 4 kelopak ni. Okay, so dah settle trim kita. Kita tekan escape, accept semua yang tu. So macam mana pula dengan kelopak yang duduk kat atas ni? Ni kelopak yang kat atas ni, yang ni pun sama, ada kelopak lagi. Yang ni pun ada kelopak lagi. Ni pun ada kelopak lagi. So sebenarnya, okay, saya bagi tahu je lah. Sebenarnya kelopak ni, dia adalah, sebenarnya dia start dari sini dan dia sampai sini. Sebenarnya bulatannya tu, bulatannya tu. So bulatan tu sebenarnya adalah kuadran. Faham? Sukuan bulatan tu dia adalah dari sini sampai ke sini. So kalau sukuan dia adalah dari sini ke sini, jadi diameter dia berapa? Kalau ni adalah suku dia, suku, lepas tu diameter dia akan panjang sampai ke sini. So sebenarnya sukuan dia ni adalah panjang benda ni lah. So radius dia adalah 60. Sebabnya sukuan dia kat sini. So kalau diameter dia sampai ke bawah ni, umpama macam ada 2 petak kat sini. So 120, 120. So, radius dia 120. Diameter dia lah 240. Sebab apa? Dia sukuan. So kita nak tahu betul ke tak, center bulatan tu kat sini, center bulatan akan jadi bucu. 4 bucu ni akan jadi center bulatan. So kita try masukkan dulu circle kat sini. Kita mula dari sini dulu. So kita masukkan radius dia sebagai 120. Ni. So sebab tu saya cakap bulatan yang dalam drawing ni, bulatan yang dalam drawing yang dia bagi ni sebenarnya adalah sukuan. Suku. Kalau half daripada bulatan tu adalah yang ni. So kita hanya nak gunakan suku ni je. So tadi kita buat satu center kat sini. Lepas tu kita gerak pula center kita kat sini pula. Ukuran yang sama. Radius dia adalah 120. So kat sini, bila kat sini 120, masukkan je. Okay, ni pula, nampak dia dah bersilang kat sini. So yang ni pun ada satu silangan. Tadi kita buat center kat sini. Next kita gerak ke sini pula. Center dia kat sini, kita masukkan juga 120. Okay, so center kat sini dah. Center kat sini kita tak lukis lagi. So kita ulang lagi. Center, circle, ni 120. Okay, nampak macam kelam kabut drawing ni. Tapi tak apa, sebab nak trim, kerja-kerja nak trim ni memang kita kena refer balik pada drawing asal yang ada dekat bawah ni. So mula-mula nak kurangkan line ni, kita trim dulu yang luar, yang tak berkait dengan kita ni, kat luar ni. Trim, kita select je ni semua. Yang ni pun select, yang ni pun select. Okay, so yang lebih ni macam mana, kita boleh erasekan je. Tekan erase, 1, 2. Yang ni pun saya erase lah dulu. Okay, lepas tu enter. Okay, so nampak sikit drawing ni. Sebenarnya macam mana, kita nak yang ni je. Kita nak yang bersilang kat atas ni je. Yang ni semua ni tak nak. Yang ni semua kita kena buang. So kita guna trim lagi sekali. Tekan enter lagi sekali. Padam, padam,
Yang ni pun kita padam dulu. Ni, yang ni. Okay, so kita dah dapat shape luar dia tu. Yang ni pun kita dah dapat shape luar dia ni. Okay, dah macam logo biohazard ni. Okay, so kalau nak biar macam ni boleh juga. Cumanya bukan ni yang kita nak. Yang kita nak sebenarnya tak ada yang ni. 1, 2, 3, 4. So kita boleh delete. Satu cara nak erase lagi sekali adalah delete. So delete je. So sama tak objek kita ni dengan yang ni? Sama. 1, 2, 3, 4. Ni. Kelopak dalam ni ada. Lepas tu kelopak yang lekuk kat luar ni pun dah ada. Okay. So macam tu je. Yang the key paling utama adalah yang ni. Yang ni adalah radius. Radius dia, sekejap saya tunjuk. Alamak, kecil sangat. Sekejap 1 scale. So kena update balik. Dah kenapa pula laptop ni? Okay, so tengok ni betul lah. Radius dia adalah 120. Dan yang muncul kat sini hanyalah sukuan pada bulatan. Okay, so drawing kita dah siap. Drawing yang kedua. So tu je dulu untuk yang ni. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk drawing seterusnya, okay, untuk drawing seterusnya ni dia lain sikit. Ni drawing dia. Okay, rupa dia macam ni. Oh, tengok macam bintang. Tapi bintang ni kita tahu center dia kat sini, tapi berapa ukuran dia kita tak tahu. Tapi bintang ni dia duduk dalam bulatan. So saya kena explain cara lain. Sebab kalau tak nanti korang tak boleh agak macam mana nak lukis benda ni. So yep. Okay, saya akan explain guna drawing ni dulu, guna image ni dulu. Okay. So yep. Okay. So drawing ni sama juga dia duduk dalam satu petak 120 kali 120. Okay, 120 kali 120. Cuma kalau perasan dalam drawing ni ada satu bulatan. Ni. Nampak bulatan ni. Dia duduk dalam, walaupun dia ni macam ni, tapi dia duduk dalam satu bulatan. Okay. Bulatan ni radius dia of course lah, kalau dah macam ni, diameter dia 120. So radius dia adalah 60 lah. Drawing ni radius dia 60. Art 60. Okay. So apa yang pelik dengan drawing ni? Segitiga ni sebenarnya, segitiga ni okey macam ni. Ni sebenarnya ada dua segitiga. Satu segitiga dia macam ni, satu lagi segitiga dia duduk macam ni. Ni hint yang pertama. Dia ada dua segitiga. Okey. Tapi kedua-dua segitiga ni dia duduk pula dalam bulatan ni. Okey. So kita tak tahu ni berapa. Kita tak tahu jarak yang ni. Jarak yang ni berapa. Yang ni berapa pun tak tahu. Yang ni pun tak tahu. Kalau tanpa ukuran kita tak tahu berapa semua ni. Sekejap saya padam semua sekali. Okay. So yang kita tak tahu adalah distance ni berapa. Distance yang ni berapa pun kita tak tahu. Sama lah juga dengan yang belah atas ni. Yang ni distance dia ni pun kita tak tahu. Yang ni pun kita tak tahu dia kat mana. Jadi sebenarnya apa benda ni? Dia duduk dalam bulatan. So ni sebenarnya adalah polygon. Walaupun dia bucu 3, tapi dia adalah polygon.
polygon. Satu-satunya cara kita nak lukis benda ni tanpa ada dimension apa semua adalah menggunakan method polygon. Yang ni adalah inscribe, yang mana dia duduk dalam satu bulatan yang mana radius bulatan ni adalah 60, diameter dia 120. Okay, so kita akan gunakan kejap lagi untuk drawing lepas ni, kita akan gunakan command polygon dengan bucu 3 yang duduk dalam bulatan. Dia akan sentuh pada polygon, dia akan sentuh pada 3 bucu sebab kita nak 3 bucu, so dia akan sentuh 3 bucu dan pada distance yang sama. Distance setiap sisi ni sama, yang ni pun sama, distance dia adalah sama. Dan untuk yang ni pula sebenarnya once kita dah ada luar ni, senang je, benda ni sebenarnya offset je, masuk ke dalam sebanyak 10 untuk semua sisi. So yang tu yang saya akan tunjuk nanti macam mana nak buat. Okay, okay, jadi kita kembali lagi pada drawing kita yang sama macam sebelum ni. So ni yang sebelum ni dan ni yang sebelum tu. Jadi untuk kali ni sama juga, saya akan gunakan setting yang sama, milimeter, auto mode on. Cuma untuk kali ni kita ada, saya klik kanan ya, klik kanan pada object snap. So kita ada endpoint, quadrant perlu ke tak? Quadrant tak perlu, intersection mungkin perlu. So jangan on banyak-banyak, saya akan gunakan 4 ni je. Okay, so first thing kita kena lukis dulu petak dia. So sama macam sebelum ni, saya akan bagi space 120. Lepas tu dari 120 ni lah saya akan mulakan drawing saya, 120. So 120 dan kita akan tutup. Okay, so bulatan, kita nak lukis bulatan pula dalam ni. So macam mana? Bulatan tu kena duduk tengah-tengah. So cara paling senang nak lukis bulatan, kita boleh sebenarnya kita nak cari kat mana center dia ni, tapi macam mana kalau kita malas nak cari dia punya center tu, sebenarnya kita boleh gunakan 2 point ataupun 3 point. So kita pakai 2 point je, 1, kita ambil midpoint dan 2 point. Kalau 3 point pun boleh. So that's why circle ni dia tak limited pada 2 ni je. Dia boleh 1 point, 2 point dan 3 point. So sama je. So kalau kita buat macam ni, automatic radius circle ni adalah 60 ataupun diameter dia 120. Okay, so dah settle part ni. Sebelum tu, untuk kali ni kita akan gunakan circle, polygon. Yep. Kita akan guna mana pula begini. Okay. So circle, polygon, trim dan juga offset. Okay, ni benda-benda yang kita akan gunakan. Circle, polygon, trim, offset. Senang je. Okay, so circle dah buat. Next adalah polygon. Mana duduk polygon ni? Dia duduk kat sini, polygon ni. So polygon. Sekejap, saya lupa nak on drawing. Okay, besar sangat. Sekejap. Okay. Okay, so drawing tu dah ada tu. So polygon. Next adalah polygon. Sekejap, kita cancel balik. Ni polygon.
masukkan bilangan sisi. Bilangan sisi kita ada 3. Enter. Specify center of polygon. Center of polygon adalah center bulatan. So tadi kita dah on center point dekat kita punya OSNAP kat sini ni. So kita klik je kat sini, center. Okay. Dia tanya pula inscribe ke circumscribe. Tadi saya dah explain yang ni adalah inscribe sebab dia duduk dalam bulatan. So kita tekan je. Tekan inscribe ni, inscribe. Okay. So ni sebenarnya kita boleh adjust atas bawah dia ni. Kalau kita gerakkan ke bawah, bucu yang ni akan menghadap ke bawah. Tapi kalau kita pusing ke atas, dia akan ke atas. So nak buat yang mana dulu, kita buat yang ni dulu lah. So that's why saya on tadi midpoint tu. Sebab midpoint ni akan sentuh. Okay. 1. Dan kita ulang lagi untuk segitiga yang kedua. So segitiga yang kedua dia sentuh kat bucu ni pula. Dia punya peak tu sentuh kat sini. So polygon lagi sekali. Bilangan 3. Center duduk, still duduk kat tengah ni. Dan benda ni lah inscribe. So kita pergi pada midpoint. Okay. Midpoint. So kita dah ada segitiga ni. So macam mana sekarang ni? Kita trim dulu. That's why dekat sini ada trim. So kita trim dulu. Senangnya adalah kita trim dulu. Sekejap, ni kecil sangat Okay, so kita trim dulu. So tekan enter. So kita buang garisan ni. Ni yang tak perlu semua ni. Kita nak garisan luar dia je. Okay, dah selesai. Dah selesai untuk yang luar. Macam mana yang belah dalam? So next adalah kita offset pula. So offset, distance dia dekat drawing ni, dekat drawing yang saya bagi ni dah ada. Distance dia adalah 10. So specify offset distance. Ni 12 yang tadi tu, yang first drawing. So yang ni kita masukkan 10 pula. So 10. So kita kena offset kan setiap line ni sebenarnya. So ni klik line ni. Okay, masukkan ke dalam. Yang ni pun klik line ni, masukkan ke dalam. Klik line ni, masuk dalam. Okay, kejap. Okay, ni silap. Yang ni silap, sorry. Saya tak boleh, saya kena undo balik. Banyak benda kena undo. Sebenarnya kita tak boleh trim lagi benda ni. Okay, kita biarkan dia tak trim macam ni. Okay, bila dia tak trim macam ni, barulah kita boleh bersilang. Kalau tak, dia tak bersilang. Sebab kita dah settle lah. Okay, offset kita masukkan dulu 10. Okay, so kita trim yang ni ke dalam. Trim pula. Kita offsetkan dulu ke dalam. Yang ni pun ke dalam. Okay, bila dah ada layer dalam ni, barulah kita boleh trim. Mana trim? Okay, dah settle. So trim, enter. So kita buang yang ni. Okay, kita buang semua ni. Okay, so sekarang ni dah nampak. Yang belah luar dah nampak. Yang belah dalam ni pula. Satu, sebenarnya ada 6 bucu. First kali kena buang 6 bucu ni dulu. Okay, so dah jadi. So yang ni serabut je, tak perlu pun sebenarnya. Okay, saya tinggal satu. Kita buang dulu yang ni. Yang ni kita kena buang juga ni sebenarnya. So kita trim, enter, buang yang ni, buang yang ni, dan ni pun kita buang. Okay, so arahan ni patutnya terbalik ni.
offset dulu baru trim. Offset, lepas tu trim. Besarkan balik pada tadi 4. Okay, so mula-mula buat circle, lepas tu buat polygon, lepas tu offset dulu, lepas tu baru last kali baru kita trim untuk bersihkan drawing ni. So sekarang ni drawing yang kita dapat ni samalah dengan drawing yang kita nak pada kita punya ni, kita punya latihan ni. Okay, so tu je untuk yang ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Okay, so ni last drawing. Ni rasa dah pernah buat kot. So ada bulatan, lepas tu ada macam segi 4, tapi segi 4 satu duduk kat kuadran, segi 4 tu duduk kat kuadran, lepas tu lagi satu dia duduk kat persilangan sebenarnya. Okay, so kena guna, ada teknik sikit lah, senang je. Okay, okay, drawing dia duduk sini. Okay, untuk drawing kali ni sama juga, duduk dalam satu square. So untuk kali ni kita kena lukis square lagi lah. Cuma kali ni saya tak lukis, saya nak tunjukkan macam mana kalau kita copy. So saya nak copy je benda ni. 1 saya dah select, 2, 3, 4, 5. Kenapa saya select yang ni sekali? Sebab senang nanti nak gap tu. So copy, base point dia kat sini, ni base point, then kita paste je kat sini, cantumkan je kat sini. Okay, so kita dah ada satu square, satu square yang gap dia 120 banding pada kat sini, sebab kita copy sekali dengan line tu. Salah satu cara lah, tapi kalau ni pun copy je. Wait, mana copy, select object, enter, base point kat sini, dan kita bagi tahu dia 120 jarak dia pun boleh juga, F8. Sekejap, kalau 120 dia akan bercantum je lah. Oops. Okay, tapi tak apa, guna cara copy tadi pun boleh. So drawing ada bulatan, okay, ada bulatan juga duduk kat tengah. So kita guna cara macam tadi, 3 point. Okay, sebelum tu end point, mid point, center, intersection. Okay, kena ada satu benda lagi, quadrant. Okay, so circle 1, 2, 3. Okay, so quadrant, kalau kita tak on quadrant tadi pun sebenarnya boleh buat untuk gunakan midpoint, tapi sebab saya dah on quadrant, so tak apalah, macam mana. Sekejap saya try off midpoint, kita try gunakan quadrant. Line. Okay, nampak tu adalah simbol quadrant. Dia highlight kan quadrant. 1 sukuan, 2, okay, 3 sukuan dan 4 sukuan. Okay, ni kita akan lukis layer luar dia dulu. Okay, so ni quadrant. Macam mana kita offset terus lah, senang. So kalau tengok pada drawing kat sini ni, dia ada offset distance dia lah 10. So tekan offset, specify offset distance. Kalau ikut dah ada ni 10, tapi tak apa, kita masukkan 10, enter. So objek untuk kita offsetkan adalah 1, 2, 3, 4. Okay, so dah settle, escape.
So kita settlekan dululah untuk yang ni sebab nak elakkan jadi kelam kabut ataupun tak nampak nanti banyak sangat line. So kita ambil trim, enter. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so dah siap yang belah luar ni. Macam mana melihat dengan yang dalam ni pula, petak. Sebenarnya petak ni kita tak tahu bucu, kita tak tahu jarak dia berapa. Kita tahu jarak dia berapa, cuma kita boleh cari point dia tu. Macam mana cari point dia tu adalah kita gariskan daripada sini. Kita cari persilangan dia sini. Okay, satu line. Then repeat 1 sampai ke sini. Okay. So persilangan ni sebenarnya adalah line dia tu. Sebab persilangan ni akan buat satu square yang betul-betul apa? Sama panjang dia. Kalau kita gunakan polygon pun boleh. Tapi polygon akan bentuk dia pelik lah. Kalau yang ni polygon. Kalau polygon bentuk yang ni boleh buat polygon. Okay. So setiap persilangan ni kita akan sambungkan. Kita ambil line. So ni intersection. Okay, intersection 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So nak kurangkan line dalam ni, kita padam dulu line ini sebab kita dah tak guna dah line ini. Okay, delete dulu. So kita fokus pada kat dalam ni. Yang ni pun sama. Kalau ikut pada drawing yang kat sini ni, kita kena offset dia sebanyak 10. So offsetkan je 10. Enter. So 1 offset ke dalam bukan keluar. Okay. So dah siap, technically dah siap untuk yang luar ni pula. Cuma kita kena trim lagi sebab kena ikut sama macam drawing tu. Cuma kita buang dulu yang bersilang ni, yang kat dalam ni. So trim, enter. So trim. Okay. So ni hasil dia. So sekarang ni kita nak buat objek ni sama macam objek yang dalam kita punya drawing tu. So yang mana satu yang bersilang, yang mana satu yang kita nampak, mana satu yang kita tak nampak. So kita kena padam lah. So trim, enter. So garisan yang ni kita tak nampak. Okay, yang ni pun tak nampak. Okay, ni dia jalan. Okay, yang ni pun tak ada. Yang ni pun tak ada. Okay, lepas tu turun ke sini. Yang ni ada, yang ni tak ada. Tak ada. Betul tak? Okay, betul. Ni. Lepas tu turun ke sini. Yang ni tak ada. Yang ni pun tak ada. Yang ni dah akan masuk ke bawah. Yang mana yang tak ada ni? Yang ni tak ada. Yang ni tak ada. Yang ni tak ada. Tak ada. Naik ke atas. Garisannya ada. Garisannya ada. So yang straight tak ada. Tak ada. Okay. Lepas tu garisan lurus. Ni. Okay. Okay, so macam tu je. Kita trim. So dia akan jadi sama macam objek yang kita nak kat sini. Ada lagi tak? Tak ada dah. So inilah cara nak buat dia jadi macam bersilang tu. Kita trim je.
benda tu. So objek tu akan nampak macam bersilang. Okay, so ni objek yang last kali. So lepas ni mungkin saya akan tunjuk, untuk next mungkin saya akan tunjuk macam mana nak dimensionkan drawing dan macam mana nak plotkan drawing. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.